Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Dan terima kasih kerana inilah masanya untuk anda bertemankan saya dan juga Haiza. Breakfast at 9 p.m. Yes, Breakfast at 9 p.m. tentunya yang dah sentiasa menonton kami setiap hari Khamis jam 9 malam di NTV 7. Yep. Dan kita nak ingatkan kepada anda ya, hari ini ya kes COVID yang positif COVID-19 telah pun mencecah kepada angka 6,806. Okey, satu peningkatan yang sangat tinggi berbanding semalam 6,072. Hari ini dah naik lebih kurang 700 kes baru dengan jumlah kematian juga merupakan satu rekod baru dalam negara kita Malaysia, iaitu 59 kematian. Salam takziah kepada keluarga yang berkait rapat dengan pandemik COVID-19 ini. Dan kita mengharapkan agar kita jaga kita jaga diri kita, sebab baru-baru ini memang yang terbarulah apa yang berlaku di negara Taiwan. Apabila ada sedikit peningkatan di negara tersebut, kemudian pihak kerajaan mereka telah mengumumkan supaya jaga diri, tak perlu keluar dan juga sebagainya. Keesokan harinya sangat-sangat mengejutkan apabila mereka melakukan lockdown sendiri tanpa arahan yang black and white. Apa yang kita nampak kat situ adalah disiplin, disiplin diri sendiri, sebab untuk kita sendiri kita dah bagi tahu pun kawalan kendiri itu sangat penting. Pokok pangkalnya apa yang berlaku, nak pergi kerja ke, ada dekat rumah ke, keluar nak membeli belah ke, dibenarkan, cuma tinggal lagi kita kena pandai jagalah kan. Ya, dan saya percaya rakyat Malaysia ni antara rakyat yang ikut peraturan. So sekarang ni kita nantikan perkabaran dan juga berita seterusnya daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengetahui apakah tindakan selanjutnya, kerana kita melihat pandemik COVID-19 yang berada di dalam negara kita Malaysia ini 6,806, satu angka yang sangat tinggi, dah hampir mencecah 5 angka. Mana ni consider nak mencecah 5 angka dah pun. 6,806. Tak mustahil akan jadi 7, 8, 9. Dan DG pun pernah mengatakan kemungkinan besar akan berlaku sehingga 5 angka di dalam negara kita Malaysia. So kita mengharapkan agar ini tidak terjadi. Sekali lagi, masing-masing memainkan peranan. InsyaAllah kita jaga kita. Ya, InsyaAllah. Benda-benda basic tu kita nak repeat cakap pun anda bisa bosan lah kan. Tapi itulah dia, pakai mask, sentiasa cuci tangan. Kalau daripada luar tu balik rumah mandi dulu, baru boleh jumpa suami ke, isteri ke, anak-anak semua kan. Ya, kita kena ambil serius lah. Apa saja yang kita pergi, apa saja yang kita buat, kita kena ambil peduli, ambil serius. Baik, itu mengenai pandemik COVID-19. Dan sekarang ni kita nak bercerita apa yang berlaku di dalam Breakfast at 9 PM. Ini adalah rentetan daripada apa yang kami ke udara setiap Isnin hingga Jumaat di Cool FM sebelah pagi dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Sebab itulah kepada anda yang mungkin baru menonton, kenapa nama Breakfast tengah malam ni? Bukanlah tengah waktu malam ni kan? Izinkan saya jelaskan. Silakan. Okey, kerana Haiza, AG dan juga Muaz, kami bersiaran setiap pagi pukul 6 pagi sampai 10 di Cool FM. Jadi segala topik yang kita bincangkan sebelah pagi tu kita bawa ke malam secara visual untuk anda tonton pula. Betul tu. Dan yang pasti minggu ini bermula episod ketiga anak-anak kita mengalami pendidikan PDPR. Betul. Dan dah masuk hari Khamis dah pun, esok dah Jumaat, mungkin negeri Johor, Kedah dan juga Terengganu, Kelantan bercuti. Dan kita mengharapkan dan kita membayangkan insya-Allah dah tak ada apa-apalah. Tak ada kesukaran dan juga kerumitan. Kalau ada pun sedikit sebanyak, gedebak-gedebuk tak membebankan lah. Betul. Kan? Dan antara topik yang kami bawakan jugalah setiap hari. Dan untuk hari ini kita nak bawakan kepada anda ini juga satu topik yang sangat penting untuk kita bincangkan, iaitu keselamatan anak-anak ketika online ya. Alright, kami pernah ke udara mengenai isu ini, topik ini dalam Cool Talk kita. So kita perdengarkan kepada anda perbualan kami dan juga kaitannya Cool Talk itu dan juga topik pada hari ini. Kita ambil ringan kan, kalau okey dah matang, diorang boleh jaga diri sendiri, tapi undang-undang kat Malaysia masih melihat mereka sebagai kanak-kanak. So itu yang pertama. Kedua, kita kena faham juga penderaan seksual itu bukan berat bila dia fizikal saja. Bila dia berlaku kat alam cyber atau atas talian, it's equally traumatizing. Seorang kanak-kanak itu pun boleh mengalami banyak impact negatif lah terhadap kanak-kanak tu. Tapi peranan kita banyaklah. Kita boleh mula dengan pendidikan kanak-kanak tersebut. Kita boleh memekarasakan
peranan ibu bapa dan guru-guru dan sekolah? Internet ni luas. Dengan siapa sahaja mereka boleh berjumpa, dengan apa sahaja maklumat yang diorang nak cari pun diorang boleh dapat. So jadinya kita sebagai ibu bapa kita perlu memantau setiap aktiviti anak-anak semasa dalam talian, dengan siapa dia orang bersembang, siapa kawan-kawan, dan yang paling penting kita sebenarnya nak kena tahu kalau ikutkan syarat-syaratnya, macam contoh kita bercakap tentang social media. Mana-mana pengguna berada di bawah usia 13 tahun khususnya, mereka tidak boleh ada pun akaun social media. Patutnya. But kita lah sebagai ibu bapa, kita sendiri kena lengkapkan diri kita dengan pengetahuan berkaitan tentang dunia cyber. Maksudnya kalau dari segi kita bercakap tentang application kan, aplikasi, apa sesuatu application tu boleh buat, kenapa sesuatu application itu menarik minat anak-anak. Sebagai contoh, dulu FB menjadi satu kegemaran anak-anak. Itu dia ya perbincangan kita di sebelah pagi untuk Cool Talk kita juga tentang cyber lah kan. Anak-anak di internet bagaimana sekarang ini untuk PDPR daripada tahun lepas lagi, itulah fokusnya pun. Memang betul, dan waktu sekarang ini jugalah memang penggunaan internet tu sangat-sangat diperlukan dan menjadi satu kewajipan untuk anak-anak kita belajar, untuk anak-anak kita mengetahui, untuk anak-anak kita berada di dalam kelas. Kena ada online, kena ada internet. Kalau tak ada, tak boleh nak ada dalam kelas. Tapi kalau kita fikirkan, itulah masanya juga anak-anak kita terdedah dengan satu platform yang sangat luas. Dia berada di satu dunia yang dia boleh merentasi segala-galanya. Dalam masa satu klik ataupun buka page sebelah je, dia dah pergi tempat lain dah. Dan kat situ pun dia akan belajar benda baru ni. Kawan lain cakap ni, dia pun nak tengok. Okey, dan kami nak kongsikan dengan anda satu artikel yang dipaparkan ini. Malaysia mengungguli carta top 10 buli cyber dunia. Buli cyber ni saya rasa bukan daripada budak-budak saja, orang dewasa pun kadang-kadang penggunaan dia tu sampai tak berfikir langsung. Okey, itu adalah buli cyber. Termasuklah sosial media. Sosial media yang mana komen-komen dan juga sebagainya, kalau salah tulis, salah anggap, salah persepsi, that one kita dah consider sebagai buli cyber. Tapi ada yang menganggap buli cyber ni taklah bahaya. Tak ke mana pun, baca ikut tonasi yang betul lah. Buat tonasi yang sedih-sedih lah, jangan baca tonasi yang marah-marah. Okeylah, intonasi tu betul juga betul kan? Saya cakap awak salah maksudkan tu. Maknanya penggunaan ayat, penulisan juga sangat-sangat penting. Okey, kita bincang berdua rasa macam tak lengkap jika tidak ada solution dan tidak ada pandangan daripada profesional. Jadi kita akan bersama dengan profesional sebentar saja lagi untuk mengupas isu ini. Mungkin anda juga boleh menghantarkan kiriman WhatsApp di 017-276-5656 bercerita tentang keselamatan anak ketika online. Yes, terus kekal menonton Breakfast at 9 PM di NTV 7. Terima kasih monyet, selamatkan saya. Yeay, kita berjaya. Singa yang kuat raksasa.
Baik, terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama dengan kami hari ini secara langsung kami bawakan di TV7, NTV7. Yep. Yang pasti ini adalah satu isu yang sangat menarik kepada ibu bapa ingin mengetahui apakah sebenarnya tahap keselamatan anak-anak kita ketika mereka berada dalam PDPR. Adakah kita memberikan kepercayaan kepada mereka sepenuhnya bila mereka cakap dah masuk kelas belum? Dah. Buat apa tu? Buat homework. Betul ni? Betul. Adakah kita akan tengok ataupun kita akan biarkan je? Kita berikan kepercayaan 100%? Okey, baik. Kita akan bincangkan sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak bagi anda dengar dulu pelbagai pendapat daripada ibu bapa. Silakan. Antara langkah-langkah yang saya lakukan ialah langkah pertama ialah dengan berborak dengan anak-anak seperti selepas balik sekolah, selepas solat, tentang perbualan dan aktiviti yang mereka lakukan di dalam media sosial seperti kumpulan WhatsApp, Telegram, gaming community dan lain-lain media sosial. Jika terdapat unsur-unsur pembuli cyber, saya akan menasihatkan anak-anak untuk mengurangkan atau tidak meneruskan perbualan dengan rakan atau kumpulan berkenaan. Namun, saya perlu terangkan kepada anak-anak saya kenapa langkah itu diambil. Sebagai seorang ibu, semestinya saya risau akan konten internet sekarang terlalu luas dan tak terkawal. Antara kaedah yang boleh diguna pakai adalah penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Kids Apps, Family Link. Jadi, aplikasi-aplikasi ini membantu ibu bapa untuk mengawal konten dan juga tempoh masa. Saya menghadkan penggunaan internet pada anak saya, contohnya dalam 3 jam sehari, 4 jam sehari saja maksimum lah. Kemudian dia hanya boleh menonton YouTube ataupun main game ketika bersama dengan keluarga lah. Jika dia terlepas juga yang dia tengok, saya akan panggil dia untuk bagi nasihat kepada dia lah. Sebab budak-budak ni tak tahu apa, dia tekan je. Cara peribadinya untuk mengawal akses penggunaan internet anak saya, email yang mereka gunakan diautorise dan di-link dengan email saya dan juga suami supaya kami dapat akses social media anak dari masa ke semasa. Dari segi pergaulan atau online engagement pula, kami selalu ingatkan anak supaya jangan berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali, dan yang lebih penting jangan berkongsi gambar ataupun video kepada sesiapa pun kecuali ahli keluarga terdekat. Dan juga kami create Apple ID anak sendiri dan listkan di dalam list family supaya kami dapat monitor apa-apa aplikasi yang anak download. Jadi mudah untuk kami monitor anak dari jauh tanpa perlu check handphone anak, kerana mereka juga memerlukan privasi mereka sendiri. Yes, itu dia pendapat daripada ibu bapa lah, pandangan masing-masing cara mereka mengawal anak-anak menggunakan internet. Dia ada yang ID tu dia dah setkan, passwordnya. Maksudnya tindakan ibu bapa ni, kesedaran mereka kita nampaknya dah makin okey. Kita faham situasi ini berbeza kalau ada di antara ibu bapa penjaga yang mana mungkin isteri tidak bekerja dari rumah. Jadi pemantauan dan juga masa tu ada untuk diberikan kepada anak-anak. Tapi hakikatnya kepada ibu bapa yang bekerja terpaksa keluar dan meninggalkan anak-anak dekat rumah, kepercayaan itu harus diberikan sepenuhnya kepada anak-anak. Dan sekarang ni kita nak bercerita dan juga mencari mungkin ada sebarang idea apa yang boleh ibu bapa lakukan bagi memastikan anak-anak kita ni selamat melayari ataupun menselusuri sesawang internet ni. Betul. Okey, dan untuk kita bincangkan lebih lanjut lagi tentang keselamatan anak ketika online, kita akan bersama dengan Aki Fairuz Al-Jengkawi, seorang perunding motivasi yang sangat popular dekat Twitter tu. Siapa ada follow, okey. Dan juga kita bersama dengan Dr. Nur Ainul Hana Syamsuddin, seorang pakar perubatan keluarga tentang kesihatan dan juga keselamatan kanak-kanak, sudah berada di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri buat kalian berdua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Aki. Terima kasih juga kepada doktor kerana memberi ruang masa pada hari ini. Secara tidak langsung kita nak kongsi info, input dan juga manfaat. Kerana anak-anak kita sekarang ni, doktor dan juga Aki kan, sedang melalui satu pembelajaran new norm, iaitu pembelajaran secara terus-terusan di internet ataupun di alam maya. Jadi mungkin Aki, pandangan anda boleh kongsikan. Memang betul ada positif, ada negatifnya. Tetapi bagaimana untuk kita mengawal situasi tersebut, Aki?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jemputan untuk breakfast malam ni. Okey, sebenarnya kita dah setahun kita melalui PDPR, kelas online yang melibatkan anak-anak dan juga guru, bukan sekadar untuk pelajar sekolah, bahkan untuk pelajar di universiti. Ya. Termasuk mereka yang bekerja lah, work from home kan. Yang saya nampak setakat ini, ada beberapa isu yang timbul bila mana mereka yang dibekalkan gadget, waktu kelas mereka bersama dengan guru, ada ibu bapa yang melepaskan begitu saja. Maksudnya bila waktu anak dia belajar, ya, dia memberi sepenuh kepercayaan kepada anak dan anaknya itu ikutlah apa yang dia nak buat, ya, berdasarkan apa yang cikgu atur pada hari berkenaan. Okey, saya tak kisah kalau sekiranya ibu bapa yang seperti ini diserahkan 100% kepada anak, kalau sekiranya dia dah pesan kepada anak ancaman-ancaman yang akan anak dia hadapi saat anak dia mencari ataupun belajar secara online. Sebab ada ketika bila cikgu ni dia ajar secara online, dia akan memberikan link kepada anak murid untuk mencari bahan bacaan berkenaan di YouTube, di Google. Dan ini yang kadang-kadang para pelajar ni dia boleh mengakses benda-benda yang lain pula. Ya? Dan satu benda yang saya nampak dalam isu ini, kalau sekiranya gadget, handphone, smartphone itu kanak-kanak ataupun anak-anak kita, mereka gunakannya, ya, daripada handphone ataupun gadget ibu bapa, maksudnya mak ayah yang beri pinjam. Okey, mak ayah ada handphone, gadget ataupun beli satu handphone khusus untuk pembelajaran, ada pula peraturan yang anak boleh gunakan, itu okey. Yang saya takutkan adalah anak-anak yang simpan duit, ya, dia simpan duit raya dia, yang disimpan duit belanja dia, dan dia beli handphone diri dia sendiri. Dan di situlah kadang-kadang ada kuasa otoriti mak bapak untuk educate anak, dan akhirnya anak ni dia akan mula terjebak lebih jauh daripada itu lagi. Okay, sebab itu parents kena faham, bila kita sebut tentang hari ini punya zaman, bila anak ada gadget, kita tak boleh nafikan yang anak kita ni nak berbual dengan kawan, nak ada media sosial. Sebab manusia ni adalah satu makhluk yang perlu bersosial. Ya? Kalau dia tak dapat bersosial dengan kawan kat sekolah, kat mana lagi dia nak jumpa kawan? Dalam sekolah internet. dah tak pergi kan? Sekolah tak pergi. Jadi mereka ni boleh kata banyak masa mereka dengan gadget, dengan TikTok, dengan Instagram, di situlah tempat mereka berkumpul. Cuma ancaman yang saya takutkan berlaku kepada anak-anak kita ini, selain daripada isu cyberbully, ya, isu berkaitan dengan anak-anak ni mula belajar ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya. Yang saya takut adalah berlakunya jenayah yang dipanggil sebagai sexual grooming ataupun pengantunan seksual. Ya, pengantunan seksual ni bila mana ada individu dewasa ataupun remaja yang mereka ni memanipulasi kanak-kanak, ya, sama ada sekolah rendah ke sekolah menengah, memanipulasi mereka untuk mendapat kepercayaan mereka demi tujuan seksual. Ini satu benda yang besar yang banyak hari ini yang saya dapat kes kanak-kanak yang jadi mangsa grooming ataupun jenayah seksual ni lah. Dan itu satu benda yang menakutkan. Jadi ibu bapa kena alert benda ni, bukan sekadar, ya, beli iPad, ikut kau lah nak buat apa. Tak boleh macam tu. Ya, ataupun kita rasa cukup dah pantauan. Tak boleh. Anak-anak hari ini zaman mereka sangat mencabar, apatah lagi dengan informasi yang banyak datang pada mereka dalam internet. Dan sudah pasti di sini peranan ibu bapa sangat-sangat penting. Baik, itu sedikit yang saya boleh sampaikan. Faham? Kita tahu Aki sangat lantang bersuara kalau kat Twitter tu, apa yang saya tengok, jika orang terlalu membiasakan perkara-perkara yang tak senonoh ini untuk kita terima menjadi sesuatu yang terbiasa. Untuk budak-budak tengok ni sangat bahaya. Baik, kita nak teruskan soalan bersama dengan Dr. Nur Ainul, ya, tentang untuk kesihatan, keselamatan kanak-kanak ini. Bagaimana doktor kalau kita lihat, ya, adakah ini boleh menjejaskan kesihatan mental anak tu sendiri? Kalau kita dia ada dua gangguannya daripada segi internet dan penggunaan device yang berlebihan, sama ada daripada segi fizikal ataupun daripada segi mental. Dia ada dua juga cara dia boleh menjejaskan kesihatan anak, iaitu sama ada terlalu terdedah kepada screen time yang lama ataupun menerima gangguan secara online. Yang kita risaukan, satu gangguan online ni macam Aki tadi cakap, gangguan secara cyberbully dan secara grooming.
So cyberbully ini memang boleh berlaku dan banyak berlaku antara orang yang tidak dikenali. Yes. Memang senang kita terdedah bila dah ada social media semua, dan juga dengan dia punya close circle, iaitu antara kawan-kawan dalam WhatsApp kelas ataupun kawan-kawan rapat pun dia boleh di cyberbully, menerima gangguan. So macam mana kita nak ketahui sama ada anak ini terganggu dari segi mental, dia berada online. Kita perhatikan ada perubahan sikap anak-anak. Yes. Sama ada dia menunjukkan kegelisahan, kemurungan, ataupun keadaan dia yang fizikal pun dia boleh mendapat penyakit yang dia boleh jadi kurang sihat. Doktor, saya pernah lihat satu video yang tular. Saya rasa video tu bukan berasal dari Malaysia, tapi katanya dah 2-3 kes jugalah sampai dia jadi seolah-olah menjadi sawan, sampai berbuih-buih mulut kerana terlalu lama berhadapan dengan gadget ni. Adakah itu salah satu kesan ataupun itu kemungkinan yang boleh berlaku, doktor? Saya dah tengok video tu, tapi video tu tak ada kena-mengena dengan pendedahan screen time yang lama sebenarnya. Jadi sebenarnya screen time ni pancaran cahaya daripada kita punya peranti komputer, phone, mempunyai satu cahaya yang kita panggil blue light tu. Jadi itu akan menyebabkan stimulasi kepada kita punya otak, satu, dan stimulasi ni mengganggu cycle anak berehat, tidur malam semua sekali lah. Jadi jadi tidur ni amat penting untuk anak-anak yang dalam peringkat tumbesaran. Kalau tidur tak cukup, tumbesaran dia akan terganggu, kesihatan secara menyeluruh akan terganggu. Baik, okey. Doktor Aizah nak tanya sikit pada Aki. Aki, bagaimana kalau kita nak melihat tentang masalah cyber kepada anak-anak ni, sebab sentuhan tak ada. Tapi dia melakukan melalui online sahaja. Dan kalau kita nak kata orang ni dah buat anak kita macam ni, nak kata bukti dia tu bagaimana? Dia kita, kalau kita kat Malaysia, kita ada akta-akta yang melindungi jenayah cyber ni lah, terutama daripada segi cyberbully. Sebagai contoh, Seksyen 233 tak silap saya daripada SKMM. Di sini kalau sekiranya ada cyberbully yang berlaku ataupun fitnah ataupun statement yang jelek daripada individu yang dikenali ataupun tidak, kita boleh screenshot dan kita boleh buat aduan ke portal SKMM secara online. Boleh, tak ada masalah. Cuma kesedaran dalam masyarakat tu untuk memandang benda ni satu benda yang serius tu yang kadang-kadang dirasakan sukar untuk masyarakat tu rasa benda tu penting lah, maksud saya. Kalau sekiranya anak dia macam ni, dia rasa macam tak ada apa-apa, dia rasa macam okey. Saya nampak satu ke sini adalah satu konflik yang besar adalah bila mana bonding antara ibu bapa dan anak tu memang sangat kurang pada hari ini, sebab bukan anak saja yang ralik dengan gadget, bahkan mak bapak mereka juga. Jadi bagaimana ibu bapa dia sama-sama naik. Bagaimana ibu bapa nak perasan perubahan anak mereka, anak dia ketakutan, semakin mendiamkan diri kalau parents hanya sibuk dengan gadget mereka semata-mata. Tadi saya tengok tadi ada ibu bapa yang sebutkan kena banyak berbual dengan anak, berkomunikasi. Itu memang satu benda yang sangat betul. Kalau sekiranya ibu bapa dia jarang berkomunikasi dengan anak, jarang bersembang, bercerita dengan anak, bagi tahu tentang realiti yang berlaku dalam internet pada hari ini, jadi anak-anak ni dia macam tak tahu kalau apa berlaku pada dia nak rujuk siapa. Kadang-kadang dia rasa yang faham dia adalah kawan-kawan dia, dan dia rasa kawan dia akan memberi penyelesaian. Malangnya bila dia mengadu pada kawan ni pula akan merendahkan lagi dia punya self esteem dia hingga hilang dia punya keyakinan dan ketakutan, dan akhirnya dengan trauma lah. Okey, perkara begini adalah satu perkembangan yang kita lihat dalam teknologi ni. Of course, teknologi ini memungkinkan orang boleh pergi ke mana-mana. Even though anak-anak kita ketika belajar pun dia boleh jeling TikTok. Itu mungkin hakikatnya yang mungkin ibu bapa buat konten. Buat konten dan juga sebagainya. Sebagai ibu bapa, apa cara yang paling mudah ataupun apa approach yang paling orang cakap tu berkesan dapat kita memberikan penekanan ataupun penjelasan kepada anak-anak kita, jangan itu, jangan ini, tanpa ada desakan, Aki? Baik.
cabaran berkaitan dengan pornografi, berkaitan dengan cyberbully, berkaitan dengan termasuklah isu Palestin dan juga Israel pada hari ini. Ini sebenarnya adalah satu topik yang sangat menarik untuk ibu bapa bincangkan dengan anak-anak. Saya yakin anak-anak ni kalau dia ada media sosial, dia pun akan tertanya apa benda cerita Palestin ni kan, Gaza. Dia tak faham. Jadi dia nak rujuk siapa? Di sinilah perbualan tu yang sangat penting. Berkaitan dengan masalah gangguan, ancaman secara online ni, nak tak nak ya, yang patut memahami isu ini adalah ibu bapa tu dulu. Yes. Ya, dia kemudian berbincang. Okey, kalau sekiranya ada isu yang macam ni berlaku, tunjukkan video tu. Ini ada satu video mak tengok. Dia sampai jadi macam ni bila dia dah jadi mangsa cyberbully. Ataupun parents boleh rujuk satu dokumentari dalam Netflix berkaitan dengan The Social Dilemma. Bagaimana individu yang menghasilkan game, yang menghasilkan media sosial, mereka akan membuatkan seseorang individu tu, kanak-kanak ke orang dewasa, akan melekat berjam-jam untuk melayari sesuatu benda yang disuka kat situ. Kalau parents tengok dengan anak, perbincangan akan berlaku, anak akan faham apa yang boleh, apa yang tidak. Dia kena sentiasa ingatkan do and don't, apa semua ya, kat situ. Dia tak boleh biarkan anak begitu saja. Baik, faham. Okey, doktor, saya terfikir adakah dengan pendedahan yang belum sepatutnya anak-anak kita ketahui ini akan merosakkan mentaliti diorang ataupun mereka akan dewasa sebelum waktunya. Pendedahan awal apa pandangan doktor? Pendedahan awal ini adalah memang risiko yang risiko terhadap anak-anak lah bila mereka mendapat screen time, pendedahan dengan social media semua. Jadi antara risiko-risikonya keganasan, pendedahan kepada keganasan, kelakuan yang berisiko tinggi, galakan atau challenge yang melakukan aktiviti bahaya. Malah ada hari tu yang sampaikan anak-anak diajar bagaimana untuk membunuh diri pun ada. So, kandungan media seksual, ada game yang menjurus ke arah itu dan sebagainya, ada muka hantu. Challenge yang dilakukan tu doktor, kita takutlah. Ya, betul. So peranan ibu bapa ni sangat-sangat penting dari segi mengetahui apa yang anak-anak layar, apa trending sekarang kan dekat TikTok, dekat social media. So sekarang ni anak-anak semua di rumah. Jadi untuk kesihatan mental dia juga, dia perlu some social interaction. Dan daripada social media, WhatsApp ni semua dia dapat berhubung dengan kawan-kawan sebaya dan family juga. Jadi tak boleh nak putuskan sahaja. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh jadi sebahagian daripada social media anak. Macam friend dia, follow dia dan tahu apa yang dia ikuti, apa yang trending. Saya rasa doktor kan perkara-perkara ini memang semua orang tahu, tapi hakikatnya untuk melaksanakan perlu ada pengorbanan, doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Nurul Ainul Hana Samsudin, pakar perubatan keluarga, Children Health and Safety. Betul, dan kita nak dengarkan sedikit ringkasan mungkin daripada Aki sendiri tentang keselamatan anak ni ketika online. Kita dah tahu, ibu bapa tahu ni Ki, tapi dia orang tak buat ataupun dia terlepas pandang ataupun dia orang tak ada masa. Macam mana ni Ki? Macam mana ni? Okey, untuk ibu bapa di luar sana, kita kena faham zaman telah berubah. Mendekati anak-anak pun turut berubah dan ujian, ancaman anak-anak juga turut berubah. Kalau sekiranya ibu bapa tak nak berubah dan memahami ancaman, ujian pada anak-anak pada zaman kini, maka siapa lagi yang nak bersama dengan anak-anak? Itu satu benda. That's why saya selalu sebut, kalau sekiranya ibu bapa tak jadi orang yang dipercayai anak dahulu, maka mereka akan mencari orang lain untuk mereka percaya. Orang itu yang saya takut, sexual predator, mereka ni akan ajar benda yang tak elok. Dan selepas itu, penyesalan pun tak berguna lagi. Baik, Aki, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Itulah yang kami maksudkan tadi. Dia harap perkongsian kita, input kita yang diberikan daripada Aki dan juga daripada doktor dapat memberikan manfaat. Bukan nak menakutkan, tapi itu yang perlu dibagi tahu kepada anak-anak. Apa kemungkinan yang bakal berlaku, sebab memang tiada batasannya
untuk melayari internet ketika PDPR itu berlangsung sebenarnya. Betul. Dan sekali lagi kepada ibu bapa kena cakna tentang perkara ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita sekali lagi, Aki dan juga doktor. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan pakar perunding teknologi. Yang itu pun penting juga tu pasal pakar IT ni. Ya, semua yang akan kami berikan kepada anda dan anda boleh teruskan bersama dengan kami. Silakan nak WhatsApp ataupun sebarang persoalan yang ingin diajukan, pandangan 0172765656. Breakfast at 9 p.m. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, social media dengan remaja memang kita tak boleh nak pisahkan sebab diorang ni terlalu leka sangat dengan social media sehingga diorang tak tahu kesan buruk yang akan datang kepada mereka. Sebab dulu saya pernah juga diancam dengan orang menggunakan gambar saya sebagai scammer. Dan saya juga pernah dikecam oleh ramai orang yang mengatakan saya adalah scammer. Padahal itu bukan saya. Itu adalah scammer yang hanya menggunakan gambar saya. Sebab dekat social media ni macam-macam orang boleh ambil maklumat peribadi kita. Berhati-hatilah main dengan social media dan jangan terlampau leka. Macam saya sendiri, pengalaman saya, akaun Facebook saya pernah kena hack. Lepas tu dekat posting saya tu keluar benda-benda yang tak senonoh, lucah macam tu. Jadi apa yang saya buat lepas tu, saya login balik saya punya account. Lepas tu saya padam semua gambar. Lepas tu semua post-post kat timeline saya tu. Lepas tu saya deactivate saya punya Facebook lah. Jadi daripada situ dia bagi saya kesedaran untuk jaga keselamatan dengan data privasi saya sendirilah bila benda ni berkait rapat dengan alam cyber. Nombor telefon saya pernah diletakkan di grup Telegram lucah. So, apa tindakan saya? Yang pertama, saya telah membuat report polis. Dan yang kedua, saya telah menyebarkan perkara tersebut di platform media sosial saya agar rakan-rakan dan juga orang awam mengetahui perkara tersebut. Sebab saya merasakan jenayah cyber semakin berluasa sekarang. Tak lagi orang seperti saya, peniaga online yang terdedah menyebarkan nombor telefon di media sosial. Alright, ada macam-macam gaya gangguan cyber ni yang boleh terjadi kepada diri kita. Orang yang dewasa, orang yang matang, mungkin dia ada fikiran apa yang perlu dilakukan, cabang sana, cabang sini, ataupun mungkin cabaran-cabaran itu mampu dihadapi. Tapi hakikatnya jika ini berlaku kepada anak-anak kita, bila mereka mendiamkan diri, kita tak tahu. So, apa tindakan dia? Apa yang terjadi kepada emosi dia? Apa sedang difikir? Apa yang sedang difikir? Itu yang menjadi bimbang untuk golongan ibu bapa sebenarnya. Betul. Dan yang menonton kita melalui live di Facebook Cool FM juga, sekali lagi kami nak bagi tahu kepada anda topik kita hari ini, keselamatan anak ketika online. Dan kita bersama dengan tetamu. Ini dia pakar perunding teknologi maklumat. Pakar IT. Yes, Cik Rizman Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rizman, selamat Hari Raya.
Selamat Raya. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana perkongsian masa Cik Rizman bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak bercerita tentang keselamatan anak-anak. Sebagai seorang pakar IT, saya percaya Cik Rizman pun dah mengetahui ada macam-macam unsur-unsur yang boleh memberikan negatifnya kepada anak-anak kita. Secara mukadimah permulaannya, silakan Cik Rizman. Okey, bila kita bercakap mengenai keselamatan cyber ni, ya, anak-anak kita memang orang yang berpotensi untuk menjadi mangsa. Kita sendiri pun jadi mangsa juga. Anak-anak kita pun jadi mangsa. Sebenarnya dia bukan hanya kepada anak-anak kita je, sampai kita sendiri. Tapi yang paling best ni kadang-kadang kalau anak kita menjadi mangsa kepada jenayah cyber, dia tahu macam mana nak recover balik. Anak kalau kita tahu. Kita sendiri yang kena. Okey. Kita yang masalah, kita tak tahu kadang-kadang bila jadi satu-satu benda. Contohnya Facebook kita kena hack pun kadang-kadang kita tanya anak kita dah terbalik dah sekarang lagi. Ya, betul. Sebab ini konsep yang sebenarnya, dan sebenarnya bila bercakap mengenai keselamatan mengenai anak-anak kita dalam dunia teknologi hari ini, dia tak ada satu metod yang tepat. Macam mana nak buat benda ni? Sebab hari ini kita tengok teknologi mungkin macam ni. Minggu depan dah berubah dah. So kita sendiri yang kena ambil peduli berkenaan dengan teknologi itu daripada semasa ke semasa. Kita pun kena sama cepat dengan teknologi jugalah sebenarnya kan? Sebenarnya macam tu, dan kita masih, saya minta maaf kalau kita kata kalau orang yang berusia umur 40 tahun ke atas ni, kebanyakan masih guna WhatsApp, kebanyakan masih hanya tahu Facebook. TikTok pun mungkin tengok daripada YouTube ataupun anak hantar, mak ni video apa ni mak? Sebab kita tengok hari raya baru ni, salah satu benda yang paling tepat, semua anak-anak try buat TikTok, anak-anak yang duduk satu rumah lah, semua buat TikTok. Mak ni hanya menjadi pelakon. So bila mak tanya ni apa benda ni TikTok. So sebenarnya kita yang terkebelakang dalam dunia teknologi bukan anak-anak kita yang seharusnya bertanya kepada kita, tapi dia terbalik bila kita bertanya kepada anak-anak kita. Ini yang menjadi masalah dalam kita nak kontrol dari segi keselamatan teknologi itu sendiri. Kita cuma tahu apa? Kita cuma tahu kita download aplikasi tu, tapi selebihnya anak-anak yang direct. Tapi kan Aizan nak tanya pada tetamu kita Cik Rizman tentang sejauh mana aplikasi orang cakap yang mesra remaja ni, contoh dia khususkan kepada kanak-kanak, khususkan kepada remaja umur 18, kanak-kanak umur 18 tahun ke bawah ni selamat daripada masalah cyber bully ni. Okey, sebenarnya dia tak ada dari segi keselamatan ni, memang tak selamat pun. Kan ambil contoh, dia boleh siapa-siapa boleh strike kata this one is 18 tahun ke bawah, ini 12 tahun ke bawah, macam YouTube for Kids. Okey, bila kita buat YouTube for Kids, tapi bila anak-anak kita yang umur 12 tahun ke bawah nak tengok benda-benda yang lain, kita buka juga sebenarnya. As long as benda tu tak ada benda-benda yang melibatkan ke arah yang porn, ke arah yang keterlaluan, kita anggap benda ni tak ada apa. Sebab kita sendiri yang buka, bukan orang lain yang buka sebenarnya. Dan dari sudut social media sekalipun, Facebook bagi tahu orang yang umur 13 tahun dan ke bawah semua tak boleh guna Facebook. Dia mesti 13 tahun ke atas. Tetapi mak dengan ayah yang tolong buka akaun Facebook, tolong buka akaun Instagram. So macam mana masalah ni kita nak atasi, dan kita tak boleh halang sebenarnya dari segi teknologi ni, kita tak boleh halang dari segi perkembangan teknologi. Tambah pula sekarang ni PDPR. Kalau kita tak nak anak kita guna WhatsApp, kita akan ke belakang sebab cikgu-cikgu akan suruh anak-anak buat WhatsApp group untuk sekolah apa semua. Tetapi mesti ada kaedah pemantauan yang khusus. Macam saya sendiri pun, saya selalu advise ibu dan ayah, kalau ada 5 orang anak, so 5 orang anak mesti register dalam satu komputer saya boleh pantau segala social media ataupun segala chat, messaging 5 orang anak dalam satu komputer saya. Faham? Konsep dia. Sebab benda tu ada di pasaran. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke France, FRANZ, di website, you boleh dapat dengan harga $5 untuk satu license, dan you boleh akses lebih daripada 10 telefon anak-anak dan 10 jenis social media, 10 instant messaging. Faham? So apa saja anak-anak buat dalam social media, apa semua, kita akan dapat satu kopi secara real time. Tetapi jangan monitor suami isteri. Benda ni untuk anak-anak kita. Okey. Tapi satu solution yang sangat baiklah memberikan idea kepada golongan ibu bapa, sebab anak-anak ni memang kena pantau. Hakikatnya kalau kita tak bagi, dia orang akan ketinggalan.
Bila kita bagi, kita akan memantau mereka sebenarnya. Betul. Satu lagi, kalau kita nak mendaftar laman sosial untuk anak-anak, TikTok dan sebagainya, dia nak juga buka. Tapi details yang tulis tu, of course dia akan kata umur mesti 18 tahun ke atas. Ibu bapa Jadi, gebang lah. mesti akan ada penipuan umur kat situ kan. Padahal mak yang buka tapi dia tak nama anak kan. Contoh begitu. Dan pastinya Haiza nak tanya, kalau ada di antara anak-anak yang tak fasih tentang penggunaan internet yang terlalu deep ni lah contohnya, tiba-tiba datang kat dia link yang bukan-bukan, dia tak tahu, dia klik aja. Scammer punya. Bagaimana kita nak elakkan perkara ini berlaku? Okey, sebab dari segi nak elak, macam saya kata, kadang-kadang kita perlukan bantuan-bantuan macam anti-spyware. Sebab tu antara ramai orang tak faham sekarang ni, bila dia mencari antivirus. Antivirus sebenarnya virus kalau masuk dalam telefon, dia rosak telefon. Baik. Itu saja konsep dia. Tetapi yang kita takut adalah Trojan. Benda yang perlu kita cari adalah anti-Trojan. Anti-Trojan, okey. Bila kita Trojan. Sebab Trojan ni kalau masuk dalam telefon kita, waktu kita klik tu dia masukkan dalam telefon kita secara automatik, apa saja kandungan dalam telefon kita boleh diakses oleh pihak ketiga. Virus masuk telefon, rosak telefon. Fine. Tapi data kita tak diambil. Tetapi kalau Trojan masuk dalam telefon kita, that's it. Call kita pun orang boleh dengar dan segala gambar-gambar yang dah delete pun dia boleh keluarkan balik satu persatu. Ini benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang masalah kita, link ni banyak berada di Instagram dan juga di Facebook. Instagram terlalu banyak sebab anak-anak kita try dapatkan blue badge lah, jadi dapat increase followers lah apa semua. Ini yang kita kena didik anak-anak kita sebab saya bawa satu kisah di Perak. So pelajar ni dia ada masalah bila dari segi dia punya self esteem, dia punya tahap confidence level dia. Sebab bila dia post satu-satu gambar dalam Facebook, setiap 5 minit dia akan refresh, dia nak tengok ada orang like ke tak gambar dia. So lama-lama dalam berapa minit dia buat? Sakit lah. Setiap 5 minit sekali dia akan dia letak post ke, dia letak gambar ke, dia akan refresh, and then 5 minit sekali dia akan refresh sampai nak tengok berapa ramai orang like gambar dia dalam masa 1 jam. Ketagih. And kalau tak ada orang like dalam masa 1 jam. Selepas tu apa yang dia buat? Dia buat eksperimen. Eksperimen ni orang tak suka gambar aku macam ni kot. Aku buka sikit. Aku buka sikit dalam masa 5 minit. Ada benda-benda ni. Dan sebenarnya, benda tu kadang-kadang dia jadi kepada kita, pengguna sosial media. Kita sendiri pun, kalau kita post something, lepas 24 jam, tak ada orang like pun, tak ada orang share, kita akan rasa orang tak suka kita. Ada orang delete Padahal terus. kita ada friend. Ada orang delete terus kan. Kita tengok akaun dia banyak, lepas tu tinggal satu gambar kan. Itu masalah pula. Ini yang kita kata. Masalah kita, dalaman kita kena kuat bila kita nak guna sosial media. Dalaman kita kena kuat yang kita kena anggap, ini adalah public punya benda. Bukan benda yang melambangkan diri kita sendiri. Itu sebenarnya konsep dia. Okey, Cik Rizman, apa agaknya ada ke bantuan-bantuan yang boleh kita perolehi agar phone anak-anak kita ataupun gadget anak-anak kita ni berada dalam satu situasi yang selamat? Maknanya ibu bapa memantau, tapi ada apps ke yang boleh block, lock dan juga sebagainya? Tolong Tolong. Okey. Ada. Alright. Ada. Salah satu yang tengah famous sekarang ni Spying, dia panggil SPYINE. SPY, saya tulis SPY. Okey. SPYINE. okey. Spine. Alright. Lepas tu dia ada M-Spy. M-Spy. Oh, semua spy dia ada XN Spy. XN Spy. M-Spy tu macam mana ejaan dia? M depan saja. X M Spy, M for Malaysia. M Spy. Dekat. Harga reasonable ke? Harga reasonable dan keupayaan dia memang sangat menakjubkan. Apa dia buat? Dia sampai tahap. Dia macam ni. Walaupun telefon ni contoh telefon, saya tak ada on apa-apa, saya letak je telefon ni. Tapi saya boleh activatekan dia punya mic walaupun saya tengah bercakap ni, yang ni tengah record satu-satu dah sampai kepada kita. Dia up to that level. Wow. Dan lebih advance lagi, kata anak pegang telefon macam ni, tengah main telefon, kita boleh ambil gambar menggunakan kamera depan tanpa dia sedar. Yang itu apps yang mana satu tu? Macam nak beli ya? Semua, tiga-tiga ada. Tiga-tiga ada. Dan dia tak memerlukan kita untuk root telefon sebab ada certain application.
Kalau untuk Android dia panggil root, kalau untuk iPhone dia panggil jailbreak. Alright. So benda ni bila kita root dan jailbreak ni sebenarnya bahaya sebab dia akan dedahkan privacy telefon tu kepada orang luar. Tapi tiga-tiga application ni tidak memerlukan untuk jailbreak telefon tu ataupun root telefon tu. Okey. So kita boleh dapat segala maklumat dalam telefon secara real time. Kalau kita memiliki apps tersebut, adakah dia user friendly untuk ibu bapa yang mungkin tak berapa nak arif dengan penggunaan gadget-gadget ni semua? Sangat user friendly because ibu bapa boleh akses telefon anak melalui dia punya web browser telefon sahaja. Wow, memang dicipta mudah ya. Okey. Dia cipta mudah untuk itulah sebenarnya. Memang Saya konsep harap dia memang tak ada anak-anak kita yang mendengar lah. Ini inti rahsia bapak-bapak je ni. Ni pukul apa nak kat pukul 10 dia dah tidur. Besok ada kelas. Tapi Aizat nak tanya, okey. Satu lagi Aizat nak tanya. Okey, kalau kita ada YouTube, selalu kita ada buat apa parental control tu kan? Yang adakah itu sudah cukup untuk mereka tidak dapat mengakses benda yang bukan-bukan masuk dalam YouTube tu? Okey, parental control tu, kita tutup parental control, telefon dekat anak, anak buka balik. Alamak. Itu masalah ni tu. Alamak, kan? Sebab dia orang search kat internet pun dia orang boleh check. And then saya selalu buat, saya selalu bagi advice untuk ibu bapa. So jangan biarkan anak guna mobile data, pasang internet dekat rumah. Sebab bila pasang internet dekat rumah, dalam Unify ke mana-mana fiber optik yang internet di rumah, dia ada satu admin console. Baik. Admin console tu search je. Kalau Unify search je, Unify admin console. Dia akan keluar ID tu. Minta username dan password daripada Telekom ataupun dari kalau Maxis Telekom lah. Kita tak banyak provider banyak dekat Malaysia ni. So daripada situ, kita boleh hadkan apa yang anak kita boleh akses, apa yang anak kita tak boleh akses. Sebab dia akan tunjuk dalam admin console, dia akan tunjuk, okey, 10 telefon tengah connect to internet. So, katalah telefon anak 5. Okey, 5 ni kita filterkan apa yang anak boleh pakai dan selepas pukul 10 malam, automatic internet tak boleh pakai. Oh, baiklah. Ikut brand telefon ke macam mana? Sebab dia akan tulis dekat situ, satu-satu. List dia, okey, ini telefon 1, telefon 2, telefon 3, telefon 4. Dan dalam saya selalu buat, kadang-kadang kalau macam dekat rumah saya sendiri pun, kalau saya pakai, saya ada internet, so dengan satu bil saja, daripada admin console, saya buka lagi satu wifi yang nama dia gas. Kalau orang datang rumah saya, you hanya boleh guna gas saja. Gas saja. Semua benda dah control kat situ. Faham. Dan dia hanya bayar pada satu bill account saja. Dia bukan beli 2 wifi. Dia daripada satu wifi kita pecahkan benda tu. Supaya anak kita hanya boleh pakai untuk ni saja dan untuk ni saja. Cik Rizman, kita ni tak banyak masa ni. Saya seronok bual dengan Cik Rizman ni. Banyak rahsia nak dikorek daripada Cik Rizman. Nanti kita sambung kat radio boleh? Selebihnya jangan cakap kat TV lah. Baik, antara pesanan. InsyaAllah. Ini kita nak dengar pesanan kepada ibu bapa. Anak-anak memanglah itu dunia dia. Dia nak explore meningkat dewasa. Ibu bapa, secara ringkas, tajam, padat, kasih. Okey. Ibu bapa sekarang ni memang kita tak suka TikTok tapi kita kena pakai TikTok untuk follow. Kita tak suka WeChat, kita kena pakai WeChat untuk follow anak-anak kita. Yes, kita boleh advice apa saja dekat anak kita tapi the moment dia masuk dalam bilik, that's it, habis. Sebab dia boleh akses apa saja tanpa kita tahu. So, jangan takut bazir duit, beli telefon harga beribu tapi untuk spyware anak, keselamatan anak yang hanya berapa ratus kita gadaikan. So, ambil benda-benda tu sekali. Beli telefon, beli spyware, bagi dekat anak. Itu adalah yang terbaik daripada beli telefon harga mahal tetapi benda tu tak boleh kontrol lah. No point. Terbuka segala-galanya. Beli telefon, beli apa tadi? Skyweb? Skyweb. Beli telefon, okey, beli telefon, katalah beli telefon harga 200, harga 500. Komplitkan dengan sekali dengan spyware supaya boleh kontrol sebelum. Baik. Terima kasih Cik Rizman. Itu dia pakar perunding teknologi maklumat. Banyak kita dapat dan untuk anda yang menonton yang risau kalau sempat sekarang kita akan letakkan dekat TV tu anda boleh tengok apakah aplikasi itu tadi. Ada 3 aplikasi yang Cik Rizman kongsikan. InsyaAllah kita akan bocorkan rahsia ini kepada golongan ibu bapa. Minta suruh anak-anak tidur sekarang. Jangan sampai mereka tahu. Kita akan kembali selepas ini. Breakfast at 9 PM.
Okey, sebenarnya pada peringkat awal kelahiran memang normal kuantiti susu yang dihasilkan. Kalau kita baca komen-komen tu Ji, sangat dahsyat. Kadang-kadang orang yang tengok ni, dia bukan tengok sebab nak dapat ilmu tu. Betul. Dia pandang daripada sudut yang tak apa-apa. Begitulah nasib yang dialami oleh Wani Asrita sebelum ni. Seorang artis bertudup lintup dan akhirnya telah pun menerima kecaman dan juga mesej-mesej lucah. Betul. So itu Wani Asrita tu. Dan sekarang ni kita bersama dengan Puan Nurul Nadia Masrum yang kita saksikan tadi, merupakan kaunselor laktasi yang memberikan banyak info-info dan juga pengajaran. Hakikatnya bila saya tengok tadi pun memberikan satu pandangan yang berbeza-beza. Yes. Okey, ada yang nak menuntut ilmu mungkin kepada golongan wanita yang mempunyai anak, yang nak menyusukan anak, golongan suami yang nak belajar bagaimana nak menyokong isteri, dan juga golongan-golongan yang memandang ini sebagai satu pandangan yang negatif. Yes, dan sekarang Puan Nurul Nadia Masrum berada bersama dengan Eji dan juga Haiza. Kita nak tanyalah lagi orang kata tentang perkara yang berlaku ini antaranya macam cyberbully juga. Ya. So ini berlaku dah lama ke Puan terhadap diri Puan, dan pada mulanya kenapa Puan ingin melakukan video-video tersebut sebagai orang cakap tu ilmu. Tapi hakikatnya saya rasa Puan pun dah tahu apa kesan yang bakal Puan terima. Sebenarnya saya tak jangka kesan ini akan berlaku sebab awalnya saya mendapat banyak komen-komen yang bertanya soalan tentang penyusuan susu ibu di TikTok. Sebenarnya saya mula menerima komen-komen lucah ini sejujurnya di bulan Ramadan. Sangat-sangat mengecewakan lah. Okey, dan banyak komen-komen lucah itu naik waktu bulan Ramadan. Ada berkaitan dengan video-video tertentu. Jadi bila berlakunya ketika itu, selain dilucahkan oleh golongan lelaki berotak kuning ini, saya dikecam juga oleh golongan wanita sendiri yang mengatakan saya lah punca kepada semua komen-komen kotor itu terjadi. Dan saya disalahkanlah kerana dikatakan telah menggunakan platform yang salah untuk berkongsi ilmu ini. Tapi saya rasa banyak kot doktor pun kadang lebih terbuka. Ada macam-macam tentang sakit puan, sakit tuan semua dikongsi dekat TikTok. So bila mendapat kecaman-kecaman di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, tetapi dapat kecam, lucah dan juga sebagainya, Puan masih meneruskan, tak patah semangat. Apa yang membuatkan Puan rasa macam, adakah Puan ingin lawan ke ataupun tak, niat saya suci, murni saya nak mendidik? Sejujurnya bila saya menerima komen-komen lucah seperti itu, saya memang tak layanlah sebab pada saya kalau kita melayan dan kita membiarkan saja seolah-olah kita menormalisasikan kelucahan terhadap penyusuan susu ibu itu sendiri. Jadi saya mengambil jalan untuk membantras dengan memberikan pendidikan yang berterusan tentang penyusuan susu ibu di TikTok. Dan saya menegur golongan lelaki-lelaki ini, dan beberapa kali video saya menegur mereka dan memaparkan nama mereka secara real telah di-report lah dan di-take down lah video-video itu. Tapi Alhamdulillah sekarang ni dah okey dah, dan sejak isu tentang komen-komen lucah ini viral, saya dah kurang terima komen-komen lucah daripada golongan lelaki ini. Kenapa nak kena tunggu viral baru dia orang takut kan? Janganlah buat macam tu, perkara tak baik. Masih lagi mereka mempunyai satu mentaliti yang cetek. Yes. Kan? Dan terima kasih kepada Puan kerana masih lagi meneruskan usaha untuk mendidik ibu-ibu, kerana susu ibu ni adalah sangat-sangat penting untuk pembesaran anak-anak, terutama bayi yang baru lahir kan. Dia tak tahu sebenarnya ibu ni ada kalanya stres, tak dapat nak menyusukan anak-anak. Betul tak Puan? Betul. Baik, itu dia. Puan kita sekali lagi, Puan Nurul Nadia Masrum, kaunselor laktasi. Tengok, kaunselor laktasi bukan saja-saja nak share suka-suka kan. Betul lah. Baik, antara hero kita lah sebenarnya Ji yang memberikan manfaat kepada kaum wanita. Terima kasih Puan Nurul. Assalamualaikum, selamat raya. Salam, selamat raya. Ya, dalam satu perkongsian yang sangat ringkas dan juga singkat kita bersama dengan Puan Nurul, itu antara realiti yang mana dihadapi oleh orang profesional, orang profesional yang mereka telah pun menerima kecaman dan gangguan seksual di alam maya ni. Kuasa kan kalau kita nak share gangguan-gangguan tu. Tak, aku geram ni. Nama-nama orang yang komen tak senonoh tu jangan di-blur kan. Biar bagi sebab waktu komen tu dia sangat terbuka. Kan. Betul lah. Okey, baik. Itu antara perbualan kita, dan kita nak recap balik apa yang kita kongsikan tadi tentang keselamatan anak ketika online. Tadi Cik Rizman Azhari, pakar perunding teknologi maklumat, ada share tentang 3 apps tu Ji. 3 apps. Mari kita tengok apakah apps tersebut itu. Ialah Spine, S-P-Y-I-N-E, M-Spy dan juga X-N-Spy. Spine, M-S-P-Y dan juga
XNSPY. Okey, ambil phone. Catat sekarang ya. Tak payah catat pun tak apa. Kau klik je. Kau Yes, betul. Dapatlah muka kita orang sekali. Nak bunyikan macam mana? Janji itulah dia anda cari. Okay, saya pun dah search dekat Google. InsyaAllah kita sebagai ibu bapa, bukan kita tak percaya kepada anak-anak kita, tapi hakikatnya kita ingin membela mereka, kita ingin menjaga mereka kerana itu adalah tanggungjawab kita, kerana kita mahukan anak-anak kita anak-anak yang bebas daripada gangguan-gangguan anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab ini. Setuju. Dan tanggungjawab kami jugalah untuk memberikan kepada anda pelbagai info dan pastinya jangan lupa untuk dengarkan AJ, Haiza dan juga Muaz ya. Hari baju merah dengar tadi. Isnin hingga lagu punya. Terkejut aku. Hari Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi. Esok kita punya topik kemahiran dan akademik perlukah diseimbangkan. So kena dengarlah Radio Cool FM. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Yang bercampur hibah kian terasa bila terkenang yang jauh.